Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang dihormati Tuan Nazir dan seluruh ahli jabatan kuasa serta para pegawai Masjid Setia Alam, tuan-tuan imam dan para asatizah yang dimuliakan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, alhamdulillah kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana malam ni kita dapat bertemu sekali lagi dan menaikkan tanggungjawab yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Lantaran itu marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintah Allah dan Rasulnya, serta berusaha bersungguh-sungguh meninggalkan segala tegahan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita sambung pengajian kita dalam kitab 34 Amalan Penghapus Dosa. Malam ni kita lihat perkara yang ke-20. Secara kebetulannya perkara yang ke-20 ini ialah meraih haji yang mabrur. Kita para jemaah haji baru selesai menunaikan ibadah haji, dan sekarang ini para jemaah haji telah mula meninggalkan Mekah dan mereka masuk ke Madinah. Yang mana dah pergi ke Madinah, mereka dalam perjalanan pulang ke tanah air masing-masing. Begitulah rutin pada setiap tahun. Tuan-tuan dan puan sekalian, kepada kita yang telah pun pernah menunaikan ibadah haji atau yang belum menunaikan ibadah haji, perlu ada dalam diri kita kesungguhan dan niat dan kesungguhan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Selain daripada kita menabung, kita mendaftar, ada satu lagi yang jarang-jarang orang lakukan dan kadang-kadang kita terlupa, iaitu bermunajatlah bersungguh-sungguh kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala melapang dan memudahkan urusan kita untuk menunaikan ibadah haji pada tahun hadapan. Pakat doa. Pakat doalah. Kalau kita memang sudah sedia menabung, dah berazam, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menunaikan ibadah haji pada tahun hadapan. Walaupun secara ghalibnya kita daftar, nombor giliran kita entah bila-bila, kadang-kadang dah mati hidup balik pun belum tentu pergi lagi kan, ikut giliran. Tapi itu semua numbers yang diatur oleh manusia, tetapi apabila urusan itu telah ditetap dan diaturkan oleh Allah, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi kita kena berdoa. Baik. Kenapa? Sebab ibadah haji ini sangat istimewa. Sangat istimewa. Baik. Amalan, selain daripada amalan
amalan-amalan lain yang dapat menghapuskan dosa, iaitu menunaikan ibadah haji di Baitillahil Haram. Sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Sesiapa, kata Nabi, yang melaksanakan ibadah haji semata-mata kerana Allah. Kena ingat, kita kena melaksanakan, menunaikan, bila kita nak menunaikan ibadah haji, dan kalau kita sudah dapat panggilan haji, maka persiapkan diri dan hati untuk menunaikan haji ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermegah-megah. Sebab Nabi kata, sesiapa yang melaksanakan, yang menunaikan ibadah haji semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, Nabi kata, apabila sudah sampai di Mekah untuk menunaikan haji, dia kena jaga perkara-perkara, dia kena menjaga lisan dia, dia kena jaga perbuatan dan perangai dia, supaya dia terus mendapat haji yang mabrur. Sebab Nabi beritahu, falam yarfus walam yafsuq, dia pergi menunaikan ibadah haji semata-mata kerana Allah dalam keadaan selama dia berada di Makkah, selama dia berada di Arafah, selama mana dia berada di Muzdalifah, selama mana dia berada di Mina, melaksanakan fardu dan wajib haji, dia tidak bercakap dengan percakapan yang kotor-kotor dan tidak melakukan kefasikan. Dia tak bercakap dengan percakapan yang boleh mendatangkan kemarahan. Dia tidak bercakap dengan memprovokasi. Yalah, kadang-kadang ujian yang datang itu pelbagai, mengundang rasa marah. Yalah, saya sangat faham situasi itu. Dalam keadaan yang tidak selesa, dia mula menampakkan rasa bengis, marah, tak puas hati, merungut, mengancung dan sebagainya. Itu ragam yang biasa kita lihat di para jemaah haji. Dan kita kena sabar. Dia tengok orang ramai, ialah bukannya 100,000 orang, jutaan umat Islam yang berkumpul di Arafah pada hari Arafah, dalam keadaan keletihan, kepayahan, dan mungkin kepanasan. Sebab itulah yang akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, pada hari Arafah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia yang paling rendah, melihat bagaimana para hamba-Nya yang datang mengunjunginya, yang mengibadahinya dengan nama ibadah haji. Lalu Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan para hujaj, para jemaah haji itu kepada para malaikat. Lihatlah, hamba-Ku datang dalam keadaan yang kusut masai, pakaian yang berdebu. Mereka berdoa kepada-Ku, maka Aku akan perkenankan doa-doa mereka. Itu di antara keistimewaan yang dapat diraih oleh para jemaah haji. Sebab itu sahabat semua, sesiapa yang pernah pergi haji, tentu ini merasa masih lagi refresh, masih lagi teringat peristiwa dan sejarah bagaimana mereka melaksanakan ibadah haji dulu. Pada setiap tahun keadaannya berbeza, dengan ragam cuaca yang tak menentu. Ada di kalanya cuaca yang sangat ekstrim panas, ada pernah ketika cuaca dilanda dengan cuaca yang sejuk dan sebagainya. Nikmat yang Allah Taala beri. Allah nak tengok bermula daripada solat zuhur, selepas solat zuhur sampai gelincir matahari itu, pada ketika itu tidak ada ibadah lain yang dilakukan oleh para jemaah haji yang dinamakan ukuf di Arafah. Apa maksud ukuf? Ukuf itu maksudnya berhenti.
berhenti daripada melakukan ibadah-ibadah lain, berhenti dari melakukan perkara-perkara yang lain. Sepenuh tumpuan adalah diberikan untuk berdoa kepada Allah pada hari Arafah. Sebab itu disunnahkan, tengok bagaimana manasik haji yang dilakukan oleh Nabi SAW pada hari Arafah. Para jemaah dikendaki dan disunnahkan untuk sembahyang jamak takdim, sembahyang jamak qasar takdim, dihimpunkan salat zuhur dan salat asar secara jamak dan secara jamak. Kenapa? Sebab mulai daripada selesai salat zuhur sampai waktu maghrib itu hendaklah diberikan sepenuh tumpuan untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Allah nak dengar segala permintaan, rayuan dan rintihan para hamba pada ketika itu, sebab Allah nak makbulkan doa-doa mereka. Apa yang malang kadang-kadang para jemaah haji ini, dia bila dia beribadah, melakukan ibadah haji itu berpandukan kepada teks buku-buku nota haji itu kan, tadi. Jadi ada dalam tu doa-doa, dia duk baca doa tu tak sampai beberapa minit, 10-15 minit habis dah. Bila dah habis dia tak tahu nak buat apa dah. Sebab itu kami tekankan, saat itu berbicaralah dengan Allah, berdoalah kepada Allah dengan daripada hati, daripada keinginan dan hati setiap individu. Dia jangan terikat dengan doa yang disediakan dalam teks, dalam buku panduan haji itu. Jangan. Nak baca ya silakan, tapi dah habis tu dia tak tahu nak buat apa. Maka akhirnya dia tenung, dia tengok orang, dia mundar mandir, tak jadi apa, rugi. Sedang Nabi SAW pada saat itu, Nabi angkat tangan setinggi-tingginya berdoa, bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada berdoa, kita boleh berzikir, kita boleh baca Quran dan sebagainya. Elakkan daripada berkumpul untuk bersembang. Ini saya ingatkan kepada tuan-tuan jemaah. Yalah, nak cerita pun jemaah haji dah balik, kita tak pergi. Ini sebagai motivasi. Mungkin tuan-tuan nak Mekah lagi atau berkira nak mendekat haji, ini di antara panduan awal. Mintalah apa sahaja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada ketika itu. Balik kepada hadis. Dengan syarat Nabi kata, falam yarfus walam yabsuk, jangan bercakap dengan percakapan yang kotor-kotor, cakap yang luca-luca, yang faiz, yang menyakitkan hati dan sebagainya. Walam yabsuk, dan melakukan kefasikan. Raja'a ka yaumin waladathu ummuh, seumpama mereka akan kembali nantinya membawa haji yang mereka akan kembali tanpa membawa dosa, seumpama mereka baru dilahirkan daripada rahim ibunya. Orang yang dapat manfaat, dapat kelebihan ibadah haji, dapat haji yang mabrur, benefit yang paling besar, Nabi kata raja'a kayaumin waladathu ummuh, mereka akan balik seperti mana mereka itu keluar daripada rahim ibunya, bersih daripada segala dosa-dosa. Subhanallah. Tetapi bukan mudahlah. Bukan mudah, saya nak sebut bukan mudah. Kadang-kadang kita tak tahan dengan ujian. Maka banyakkan istighfar kepada Allah, bersungguh-sungguhlah melakukan ibadah haji untuk meraih ganjaran yang disebut oleh Nabi SAW. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Baik. Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala meredai para hambanya yang melakukan ibadah haji walaupun hanya sekali seumur hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila dapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, lakukan ibadah haji sebaik mungkin. Lakukan sebaik mungkin, sebab mungkin kita itulah kali pertama dan terakhir kita menjejakkan kaki ketika musim haji. Lakukan
Sebab demi untuk menghapus dosa-dosanya dan Allah akan mengampuninya, sehingga dia keluar daripada ibadah tersebut dalam keadaan seperti mana dia baru dilahirkan. Subhanallah. Dapat refreshing balik. Suatu anugerah ternikmat daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang beroleh haji mabrur. Jadi kita kena berusahalah sahabat semua. Berusaha berusaha dan berdoa kepada Allah supaya kita dapat melaksanakan ibadah haji yang dengan baik. Kenapa? Sebab haji itu dalam riwayat yang lain, sebuah hadis berdalil yang mendasari perkataan Nabi tersebut. Sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, Nabi SAW bersabda, al-hajju mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illa jannah, tidak ada balasan melainkan balasan syurga. Wal umratani awil umratu ila al umrah yukaffiru ma bainahuma, satu umrah ke satu umrah yang berikutnya dapat menghapuskan dosa apa yang berlaku di antara keduanya. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat yang kasih sekalian, laisa lahu jazaa'un illa jannah. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan diberoleh haji mabrur itu tidak ada ganjaran lain yang setimpal melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, apakah yang dimaksudkan haji mabrur tu? Kita duk biasa dengar haji mabrur, haji mabrur, haji mabrur. Apa maksud haji mabrur? Haji mabrur itu, haji mabrur di sini adalah sebagaimana yang ditafsirkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah maksud haji mabrur itu? Sahabat bertanya kepada Nabi, maksud haji mabrur. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu memberi makan dan menyebarkan salam. Dan ini adalah di antara ujian para jemaah haji, memberi makan dan memberi salam. Memberi makan itu satu episod. Dia ada kemampuan, dia bagi makan kepada, beri jamuan, beri sumbangan kepada para jemaah yang hadir. Tak banyak sikit dia berkongsi, meraih pahala. Ada saya melihat rakan-rakan kita yang masih lagi di Mekah, mereka kumpul duit di waktab mereka kumpul sama duit mereka, maka diberikan makanan kepada para jemaah haji. Ini yang sedang berlaku. Dan memberi salam, satu fenomena yang tak seronok untuk saya nak kongsikan dengan tuan-tuan di sini adalah, di mana-mana pun saya sebut, dan kalau tuan-tuan perasanlah, terkadang kita melihat, saya nak tegur ni dah banyak kali dah, ini di tempat ni mungkin di sini pertama kali saya tegur. Terkadang para jemaah haji daripada negara kita sendiri, apabila bertembung di Zamzam Tower ataupun di Safwah Plaza atau di masjid dan sebagainya, kita bagi salam pun tak senyum. Betul tak? Perasan tak Haji? Sebab mungkin saya agak, ini pada pandangan saya, saya mungkin salah. Mungkin sebab tagging kot. Tak tahu, saya pun tak faham kenapa. Sebab you duduk level tingkat 16, tingkat 17 Safwah Plaza, Zamzam Tower. Jangan tuan-tuan kita bagi Assalamualaikum, dipandang kita macam tak macam. Kadang-kadang perbuatan nak bagi salam dan menjawab salam di sana tu satu keberatan. Seakan satu keberatan. Saya kadang-kadang tanya dengan jemaah, antum perasan tak? Kata masing-masing perasan. Kalau bukan geng dan bukan tim dia orang, bukan travel dia orang, saya tak tahu kesombongan apakah yang nak ditunjuk di sana. Sebab Nabi kata haji mabrur itu apa? Bagi makan dan bagi salam. Kan kita sentiasa bertemu. Sebab memang ucapan salam ni, ucapan salam ini walaupun ringan di sudut perbuatan, tapi dia berat untuk dilakukan. Ucapan salam.
Sepatutnya ringan di perkataan, maka ringanlah untuk kita ucapkan, tapi tak. Tuan-tuan, rugilah, rugi. Ini kerugian yang amat sangat. Berbeza kita bertemu, kita bagi salam dengan bukan daripada warga negara kita. Mereka cukup bila menjawab salam itu dengan penuh keikhlasan, dengan muka manis, dengan senyuman. Dia lain. Tuan-tuan, ini di antara ujian yang saya lihat, ujian mungkin kepada saya dan kepada mereka-mereka yang lain pun sama. Ujian kepada kita semua. Ujian ucapan salam. Saya perasan ini bukan pertama kali, banyak kali dah saya perasan. Kadang-kadang kita senyum, tak tahu kot dia, Allah alam. Allah alam, saya nak komen lebih pun tak boleh nak kata apa. Baik. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyatakan haji yang mabrur itu maksudnya adalah perkataan yang baik dan memberi makan. Perkataan yang baik dan memberi makan. Ya tuan-tuan, ada ketika sebelum ibadah haji baru ni, dalam kursus perdana ibadah haji, saya terkejut. Ada jemaah yang belum pun ke mana-mana, baru dekat Shah Alam kursus haji dah melenting. Wish, belum ke mana-mana lagi Pak Haji, belum ke mana-mana lagi. Baru kursus intensif terakhir sebelum pergi, melenting dah dalam dewan kursus. Tak tahu, saya pun tak tahu apa khabar dari Mekah. Saya ambil package VVIP, package VIP, takkan saya nak begitu begini. Belum apa lagi, belum terbang pun. Kursus intensif haji pada ketika itu, visa baru turun, baru confirm nama. Dia dah AU macam-macam dah. Subhanallah. Kita pun terkejut. Kita hanya mampu istighfar dan salah tak apa. Ada orang yang macam-macam cerita lah kita dengar. Macam-macam cerita kita dengar. Nah itu Nabi kata haji mabrur itu ialah menjaga percakapan dan memberi makan. Menjaga percakapan, jaga lisan. Ada orang yang tak biasa bergaul, tak biasa bermasyarakat. Bila dia pergi haji, dia terkejut tengok ramai, bilik susah, masjid susah. Dia tak selesa. Ni awak tapi tak selesa, orang ramai sangat. Memanglah ramai. Sahabat, ujian. Semua orang salah. Semua orang salah. Dia seorang je betul. Semua dia nak komen. Jangan. Itu Nabi kata, perkataan yang baik dan beri makan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kita bicarakan sebelum ini. Ada juga yang menafsirkan bahawa makna haji mabrur itu ialah ibadah haji yang tidak dikotori dengan dosa. Penafsiran lain, haji mabrur ialah haji yang diterima. Sesungguhnya tidak ada halangan bagi kita untuk memasukkan semua penafsiran tadi. Semua penafsiran tadi kita masukkan di sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji mabrur itu ialah memberi salam dan memberi makan, menjaga percakapan dengan percakapan yang baik dan memberi makan. Haji yang diterima, haji yang tidak dikotori dengan ibadat, dengan dosa-dosa dan sebagainya. Itu maksud haji mabrur. Dia di sana dia tawaduk, dia cakap, dia tak mengeluh. Yalah, cuaca kadang-kadang ekstrim sampai 49, 50, 51, 52, memanglah mengundang resah. Duduk ke dalam kemah di Mina tu, kadang-kadang aircon hidup, kadang-kadang aircon mati. Itu biasa kan.
Dia tak boleh tahan. Dia tak boleh tahan, dia merungut. Kami bayar harga belum begini. Mana nak tahu, blackout. Bukan kerja mutawif, bukan kerja syarikat travel tu nak jaga electricity. Benda nak berlaku, dia tak boleh terima. Oh tuan-tuan, baik, dah bagaimana dapat haji mabrur? Baik, tu kena sabar. Wallahualam. Best. Kira haji dan umrah dapat menghilangkan kemiskinan dan menghapus dosa. Tengok, dalil yang mengatakan pendapat bahawa haji dan umrah akan dapat mengatasi, menghilangkan kemiskinan dan menghapuskan dosa, sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibn Mas'ud, bahawa Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqara wadh-dhunub kama yanfil kira khabathal hadid wadh-dhahabi wal fiddah wa laysa li hajjatil mabrurati thawabun ilal jannah. Iringilah haji dengan umrah, kata Nabi. Iringilah haji dengan umrah, kerana keduanya akan dapat menghilangkan kemiskinan dan dosa. Keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan dosa. Seperti halnya alat peniup api dalam tungku tu, pengepam api tu. Baik, yang dapat menghilangkan kotoran besi, emas dan perak. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali syurga. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dia sahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Tirmizi. Baik, kita jangan pernah loket. Ada kemampuan nak pergi, ada rezeki, pergi. Terdapat pergi haji, pergi umrah dulu, pergilah. Raihlah ganjaran pahala yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seluruh muslimat rahimakumullah. Kemudian perkara yang ke-21, iaitu melakukan umrah kepada umrah yang berikut. Ini penjelasan untuk memberikan penjelasan kepada salah faham tentang melakukan umrah berturut-turut. Ada orang pergi umrah, maksud Nabi al-umratu ilal umrati, umrah kepada umrah yang berikutnya, kafaratun lima bainahum, menjadi kafarah, menjadi pengampunan dosa di antara keduanya. Maksud hadis lain yang difahami dan dilakukan oleh orang kita lain. Dia dapat peluang pergi umrah, hari-hari dia buat umrah, sebab nak rebut 7 kali umrah bersamaan, 7 sama satu haji. Baik, dengarkan penjelasan daripada Nabi SAW. Sebuah hadis daripada Abu Hurairah, al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ila jannah. Umrah kepada umrah yang berikutnya dapat menghapus dosa yang terjadi antara keduanya dan tidak ada balasan baginya kecuali syurga. Bahkan umrah dalam bulan Ramadan menyamai pahala haji bersama dengan Nabi SAW. Umrah bersama di bulan Ramadan seumpama fadilatnya mengerjakan haji bersama dengan Nabi SAW. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Nabi SAW pernah bertanya kepada wanita Ansar yang bernama Sinan. Nabi tanya kepada seorang wanita Ansar namanya Sinan, kenapa kamu tak berhaji bersama kami? Katanya Nabi, kenapa kamu tak berhaji bersama kami? Dia menjawab, Abu Fulan, yakni suaminya, hanya memiliki 2 ekor unta. Seekor digunakan berhaji dengan anaknya, dan satu lagi digunakan budak kami untuk mengambil air. Itu alasan dia. Dia kata dia apa, suaminya ada 2 ekor unta, seekor suami dan anaknya guna pergi haji, seekor lagi unta tu digunakan oleh pembantu rumah dia, khadam dia untuk mengangkut air. Itu alasan. Maka Nabi kata, fa umratu fi Ramadan
taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Jika demikian, maka umrahlah bersama dengan aku pada bulan Ramadan. Kata Nabi, maka umrahlah, lakukanlah umrah pada bulan Ramadan, kerana pahalanya sama seperti haji berhaji denganku. Itu kelebihan umrah di bulan Ramadan. Jadi tahun depan tuan-tuan dah boleh rancang. Baik. Yang dimaksudkan al-umratu ilal umrati, umrah pada umrah berikutnya, bukanlah dengan maksud bahawa bila kita pergi umrah, tiap-tiap hari kita pergi umrah. Dah, kita pergi, kita balik ke tanah air, kemudian kita pergi lagi. Itu maksudnya. Ada kelapangan masa, duit dan rezeki, kesihatan, kita pergi, tahun berikutnya kita pergi lagi. Itu maksudnya. Tapi kalau nak buat juga, ya silakan. Ya silakan, tapi bukan itu yang dimaksud oleh hadis. Okey. Mungkin kita boleh badalkan umrah untuk ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia dan sebagainya. Silakan sahaja. Baik. Baik. Seputar mengenai baru-baru ini tentang badal haji. Saya daripada dulu sampai sekarang, pendirian saya daripada dulu sampai sekarang, bahawa tidak ada badal haji yang dilakukan seperti yang dipahami oleh masyarakat kita pada hari ini. Itu skema. Tuan-tuan, saya nak bagi kaedah yang mudah untuk tuan-tuan faham. Para pembadal haji, syarikat-syarikat yang buat proses badal haji, sebut pembadal haji, syarikat kenakan bayaran sekitar 2,000 ke 3,500 yang viral kan. Okey, kita ambil harga paling mahal lah, 3,500. Okey, tahukah tuan-tuan, warga Saudi sendiri yang kalau dia nak melakukan haji pada tahun ini, dia kena bayar fee juga. Kurang lebih RM7,000 Malaysia. Tak bayar kos. Tiba-tiba orang kita buat badal haji 3,500 dengan yuran yang dikenakan kepada warga Saudi sendiri itu untuk fasilitasnya dan sebagainya, macam-macam lah. Dan kata-katanya di hujung-hujung telinga saya memang kerap kali ditawarkan oleh kawan-kawan, orang yang saya kenal di sana, di Mekah, untuk cari pelanggan untuk buat badal haji. Saya tak buat. Tahun ini Allah tunjuk bagaimana melihat di dataran Arafah itu. Ini zaman sekarang zaman viral, orang perhati tengok kan. Seorang tu disebut 4, 5, 6 nama. Lepas tu diupah orang tu, diupah orang ni, diupah orang tu, konon-konon berihram. Tuan-tuan, bukan senang nak bayar visa, nak bayar tu bukan senang, nak pergi haji bukan senang. Siapa pernah pergi haji tahu dah, checkpoint tu nak sampai ke situ bukan mudah nak lepas. Dia orang kata kita gunakan student, tak? Student kita di para pelajar kita di Ummul Qura ataupun di mana di Madinah pun bukan mudah-mudah daripada nak masuk ke Mekah buat haji, tak, bukan mudah. Dia kata ni ada orang-orang Indonesia yang duduk di Mekah, yang nak ustaz di Mekah nak buat ibadah haji, boleh buat, tolong buatkan. Lagi bohong. Saya pernah bangkit dari isu ni, kami dapat maklumat orang pergi wukuf di Arafah, dia orang wukuf di Bukit Ajian. Ni gambar apa semua. Dulu taklah viral macam ni. Kan viral baru ni kan tengok. Lepas itu badal yang sebenar begini tuan-tuan. Kita nak badalkan haji kepada ayah kita. Kita sendiri boleh badalkan atau kita boleh upah orang lain. Contoh, saya dah pergi haji, ayah saya belum pergi. Saya pada tahun berikutnya saya pergi haji untuk badalkan ayah saya. Atau adik-adik ni kumpul duit, pak saudara dia dah pernah pergi haji,
Pak saudara pernah pergi haji, ni kos untuk pengurusan haji tahun ni kita ambil lah harga package ke muasasah ke, ni kos 50,000, 60,000 pakcik, tolong buatkan ibadah haji untuk ayah kami, segala kos ni duitnya untuk pakcik, tolong buat saja. Itu badal haji yang betul, bukan pergi upah ni berbadal haji dengan kami. Sekali kami bagi apa? Bagi sijil, bagi air zam-zam, bagi kurma. Tu kat Medan banyak. Nampak tak? Souvenir tu. Tuan-tuan. Sebab tu saya daripada awal saya cukup marah. Nak scam orang harga 2-3 ribu ringgit, jangan. Gelap masa depan. Mereka saja mencari duit. Kalau badal umrah, mana siapa? Badal umrah pun kalau suruh kami buat, kalau suruh saya buat, saya charge tak kurang 500. Tak kurang 500. Saya nak sebut, kalau saya pergi, insyaAllah bulan depan saya pergi lagi. Nak suruh saya badalkan umrah boleh, tapi upahnya bukan, tak adalah bawah 500. Nak sebut memang tentu. Tiba-tiba haji hang boleh charge 2,500, 3,500, bohong sangat. Tapi ramai orang percaya. Yalah, mereka percaya sebab mereka tak tahu, mereka sangka baik. Tapi kita dah sebutkan ini, isu ini dah lama dah. Jadi tuan-tuan, orang mengambil kesempatan di atas kesempitan, rasa keterdesakan orang, dia terpengaruh dan sebagainya. Setiap kali nak masuk musim haji, 2-3 bulan sebelum masuk musim haji, dah meletus dah package-package dan elan badal haji. Tuan-tuan boleh baca, boleh dengar, jangan percaya. Kecuali kalau betul-betul dia tu macam saya. Contoh, saya pergi tahun ni, kebetulan saya pergi sebagai petugas haji. Maka tuan-tuan kata, Ustaz tolong buat kat Ustaz pergi haji lagi tahun ni kan, contoh kan, ya pergi lagi, boleh tak badalkan haji untuk ayah saya? Saya pun tengok, katanya boleh. Saya memang tak ada terima offer lagi, boleh. Maka kita deal lah, berapa harga yang wajar. Kebetulan saya pun dah pergi percuma, contoh kan, saya pun dah pergi percuma. Saya pun memang saya tiap-tiap tahun contohnya saya bertugas, memang saya bertugas, maka saya bolehlah terima. Saya boleh terima. Itu pun untuk satu nama sahaja, bukan banyak nama. Ini dia pelabuh sampai berbelah orang. Apa hal? Ni haji apa pakai ni? Tanya dia. Orang kita tak tahu, kena scam. Tiap-tiap tahun kena scam. Sedih lah. Jadi supaya tidak berlaku lagi pada tahun depan, tuan-tuan, sampaikan maklumat ini. Dan yang terakhir untuk saya kongsikan pada malam ini, alhamdulillah tuan-tuan, kita telah melaksanakan ibadah korban pada baru-baru ini. Dan satu perkara yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, saya kebetulan telah dijemput untuk turut bersama dalam program Kembara Korban oleh Surau Bangi Perdana di Bangi. Mereka ni dah berkorban mereka buat kembara korban di kawasan pendalaman Sabah mulai daripada tahun 2015 yang lalu, dah 8 tahun. Tahun ini ke Sempurna, ke Tawau dan juga ke ke Felda Sahabat 16 dan sebagainya. Saya pergi, alhamdulillah, sesuatu di luar jangkaan saya. Saya nak kongsi dengan tuan. Kami tahun ni tak banyak. Tahun ni dapat 15 ekor lembu saja. Tahun lepas 30. Tahun ni kurang separuh. Tak tahu kenapa. Jadi perjalanan kami tu panjang lah. Saya nak cerita pada hari kedua. Saya pergi hari Jumaat. Kami pergi hari Jumaat dan hari kedua kami di sana iaitu pada hari yang kedua Tashrik, 12 hari bulan 12 Tashrik, di satu kampung namanya Kampung Tagupi Laut. Kami sembelih ke situ 8 ekor, dibantu oleh orang kampung dan dibantu oleh tentera dan askar. Selain daripada kami 8 ekor, ada askar bawa 5 ekor. Saya ingat semua jumlah dia 13 ekor. Satu perkataan yang saya tak sangka saya dengar di situ.
Sebelum ni kita baca dalam paper, dalam akhbar, dalam media, berkorban ke Kemboja, Vietnam dan sebagainya lah. Kalau ke Kemboja dan sebagainya, kerana mereka sana makan daging setahun sekali. Rupa-rupanya makan daging setahun sekali itu pun masih berlaku dalam negara kita. Di kampung Tanggupi Laut itu tuan-tuan nak sampai kat situ tak ada jalan tar. Tak ada jalan tar. Redah kot masuk ladang, jalan ladang kelapa sawit. Sampai sesat-sesat sampai ke lokasi. Kita boleh bayang lah. Saya dengar perkataan, alhamdulillah kami dapat makan daging lagi tahun ini. Perasaan tuan-tuan. Saya kata, kawan-kawan, kita tidak salah alamat untuk sampai ke lokasi ini. Sembelih dan bahagikan, masak dan bahagikan cukup. Kemudian hari terakhir pada hari Ahad, kami bawa korban ke Pulau Mabul. Di Pulau Mabul, pulau yang tuan-tuan yang popular tu, di situ ada lebih kurang 3,400 penduduk di Pulau Mabul itu. Saya nak menarik perhatian tuan-tuan sekalian, lihat kemiskinan di South Africa, di Rwanda dan sebagainya. Kita lihat anak-anak kecil yang setahun, 2-3 tahun itu, tuan-tuan, berjalan, bermundar-mandir, tak ada pakaian kan, perutnya buncit kan. Itulah yang saya lihat di Pulau Mabul. Itu yang kami lihat di Pulau Mabul. Serba taif dan sebagainya. Maka wajarlah korban itu kami bawa ke sana. Tapi tuan-tuan, kami kena tipu, kena scam juga. Kita order lembu, 3 ekor lembu, dalam jangkaan 3 ekor lembu tu dapat 400 kilo daging dengan harga RM5,600 lebih satu ekor. Yang sampai, tuan-tuan tahu lembu apa? Yang sampai anak lembu 3 ekor tu 200 kilo pun tak sampai daging. Nak cerita apa? Tadi dah bedal scam, dah scam bedal haji. Lembu pun lepas scam juga. Kau suruhlah. Order pak lembu, depa mai hantar anak lembu. Betina apa tu? Dia lembu betina dengan lembu jantan, dia daging dia memang berbeza. Berat daging berbeza. Betina. 3 ekor anak lembu, anak dara, mujur anak dara. Kau dia hantar janda lembu, lebih dah. Lagi teruk. Sedih, sedih. Sanggup sampai hati dia. Kalau tak ada, cakap tak ada. Senang kita alternate yang lain kan. Tak ada, cakap tak ada. Kos dia pun tibai ke harga tu. Tapi lembu anak dia bagi. Jadi tuan-tuan dan sekalian, sampai kita berkorban di sini, tuan-tuan luaskan pandangan. Walaupun berkorban di tempat kita yang terbaik, tetapi kalau kita dah ada lebihan, kita bawalah tanggung sana. InsyaAllah tahun depan kami rancang untuk daerah yang terakhir untuk surau bagi perdana jelajahi ialah di Tenom dan kawasan sekitarnya. InsyaAllah kita akan pergi lagi tahun depan. Mungkin tuan-tuan boleh turut serta menyumbang seekor lembu atau sebagainya, atau nak turun bersama pun dipersilakan untuk bersama dengan ulama kami, sebab ada beberapa petugas yang bertugas di sana. Baik, itulah sedikit perkongsian yang sempat saya kongsikan tuan-tuan, dan insyaAllah kita akan sambung pengajian kita di bulan hadapan dalam perkara yang ke-22, perkara yang ke-22 daripada 34, amalan penghapus dosa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, dan teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, mengampunkan dosa kedua ibu kita, menghapuskan dosa kita dan menghapuskan catatan dosa kedua ibu kita, insya-Allah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masuk dulu tu. حي على الصلاة